di Dubai, pengalaman beliau. Ini kisah hantu-hantu international. Kalau tadi hantu anak kecil mati terbakar dalam sebuah rumah, dari Encik Abdul Matin yang sekarang ini bermastautin di Dubai dan bertugas di sana bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Pengalaman ini ketika sebulan yang pertama, sebab katanya dalam kiriman email yang saya terima ni, Encik Abdul Matin kata sebenarnya saya dijanjikan sebuah rumah, sebuah apartmen lah. Bila saya sampai ke Dubai, apartmen saya belum siap lagi. Masih dalam proses pemindahan. Jadi saya terpaksa dengan isteri tinggal di sebuah hotel ataupun sebuah apartmen sementara. Jadi bila mereka tanya buat pilihanlah hotel atau apartmen, isteri saya nakkan apartmen sebab dia boleh masak. Kalau hotel tu tak ada tempat masak, jadi isteri tak nak lah. Dan sebenarnya saya lebih suka pada hotel KC, selesa pun senang, 5 bintang. Tapi isteri nakkan masak, inginkan masak untuk keluarga, jadi memilih sebuah apartmen sementara, sementara menunggu apartmen saya yang dijanjikan siap. Bila sampai di Dubai, kami dibawalah dengan berita yang kurang baik tu. Jadi ikutlah dan pergi ke sebuah apartmen yang terletak agak jauh daripada tempat saya bertugas. Kalau memandu lebih kurang 1 jam baru sampai KC. Begitu jauh, nak tak nak pun saya terimalah. Bila sampai di sana, memang tempatnya sunyi sepi. Tapi apa nak buat, pilihan isteri. Dan dipendekkan cerita KC, di apartmen tersebut, bila naik saja lift, keluar dari lift nampak koridor sepanjang-panjangnya. Kemudian setiap di koridor tu ada unit nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan dari pintu pertama, pintu kedua jaraknya, kata beliau ni jadi ni apartmen besar ni. Pintu pertama pergi pintu kedua jaraknya lebih kurang 30 meter. Baru sampai pintu nombor 2, lagi 30 meter sampai pintu nombor 3 dan sebagainya. Jadi inilah pengalaman Cik Abdul Matin di Dubai, berkongsi pengalaman ini yang berlaku pada tahun 2007. Kata Encik Abdul Matin, rumah saya yang saya gunakan untuk sementara waktu, apartmen ni, sebenarnya ada yang menghuni makhluk jin di dalamnya. Betul KC, anak saya yang berusia 14 tahun terbangun di waktu malam kejutkan saya dengan isteri. Beliau tidur di dalam biliknya seorang diri. Pada mulanya dia takut, jadi saya kata pada dia tidur buka lampu. Barulah dia berani. Itu pun ibunya temankan dia sampai dia terlelap. Jadi bila dia terbangun di waktu malam, saya tak pasti waktu berapa jam itu, tapi saya tahu selepas 12:30 malam. Kejutkan saya dengan isteri. Jadi bila saya dengan isteri bangun, tanya kenapa, dia kata dalam bilik dia ada perempuan sedang duduk. Perempuan? Jadi saya dengan isteri pun rasa curiga lah. Ingatkan perompak ke pencuri. Jadi kami berdua tidak fikirkan dalam rumah tu ada hantu. Saya dengan isteri pun keluar. Anak saya sembunyi di belakang saya. Isteri dengan saya jalan, masuk ke dalam biliknya, tengok lampu gelap, dimatikan. Kemudian saya cuba hidupkan lampu, lampu tak boleh hidup. Saya tanya anak saya, siapa tutup lampu? Dia kata tak tahu, dia bangun aja lampu bilik tu dah gelap lah. Lampu tidak dihidupkan. Jadi kemudian saya pun periksa lah circuit breaker, tengok tahu-tahu kalau circuit breaker tu dimatikan ke. Memang circuit breaker tidak dimatikan dan lampu tidak menyala. Saya rasa hairan. Jadi saya tanya, nampak apa awal tadi? Dia kata di hujung katilnya ketika dia sedang tidur, dia ternampak seorang wanita berjubah hitam sedang duduk. Jadi bila saya dengar pun saya terkejut KC. Kemudian malam tu saya suruh anak saya tidur bersama dengan isteri dengan saya lah dalam satu bilik yang lain. Dan KC, malam berikutnya isteri saya telefon. Waktu tu waktu maghrib. Isteri telefon, katanya ketika dia sedang masak, beberapa kali dia terpandang bilik Anissa, iaitu bilik anak saya yang 14 tahun tu, ada orang duduk di hujung katil seperti mana yang diceritakan oleh anak saya. Jadi saya tanya, awak nampak apa? Saya nampak, betul bang, semalam Anissa kata perempuan rambut panjang jubah hitam sama bang dekat bilik tu. KC, punyalah takut KC. Bila dapat tahu, saya terus telefonlah orang yang menguruskan saya dengan keluarga saya. Jadi bila tanya KC, dolak dalik sana sini, akhirnya kami pun dipindahkan ke apartmen yang lain. Yang hairan, apartmen lain di
sini. Saya dengan isteri dipindahkan ke bangunan yang lain yang lebih dekat dari tempat saya bertugas. Jadi rasa pelik dan hairan. Saya pun tanya dan dia tak nak menjawab pertanyaan saya. Dia hanya mengatakan ada masalah sedikit. Jadi akhirnya bila saya berada di bawah sedang menghisap rokok, pemandu saya waktu itu berbual dengan saya lah. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris sedikit-sedikit. Jadi dia tanya pada saya, adakah sebelum ni saya tinggal dekat apartmen tadi? Dan saya mengatakan betul. Dan dia tanya tingkat berapa. Bila saya kata tingkat 9, dia terus terperanjat. Ada sejarah di sebalik apartmen yang dimaksudkan di kawasan Dubai ni. Di tingkat tersebut, sebenarnya syarikat ini pun telah pun menghantar beberapa orang bertugas di sana, itu di Dubai. Dan masing-masing bila sampai pastinya akan ditempatkan di apartmen yang dimaksudkan, kemudian akan dipindahkan ke tempat yang lain. Saya tak pasti sampai sekarang adakah saya diletakkan di sana dengan sengaja ataupun kisi mungkin dah jodoh bertemu. Terima kasih dan selamat malam dari Abdul Matin, pendengar kita dari Dubai. Kisah-kisah